Hai murid-murid semua, ni Puan Ang sekali lagi. Okey, cikgu ingin ambil kesempatan ini untuk membuat ulang kaji 5 minit ya. Kalau berdasarkan video analisis yang telah cikgu buat setakat 2019 dalam YouTube cikgu, Syair Bidasari dan juga Guru Indam. Okey, tingkatan 4 belum lagi disoal. Jadi dalam video ini cikgu mengambil kesempatan 5 minit kalau boleh, okey, untuk mengulang kaji. Okey, syair yang patut menjadi fokus pada tahun ini. Okey, jom kita lihat untuk syair ini. Okey, syair ini ya, Syair Bidasari ada 8 rangkap keseluruhannya. Okey, menceritakan seorang raja, okey, yang memang bijak dan adil. Okey, dan mari kita lihat rangkap demi rangkap. Dengarlah tuan suatu riwayat raja di desa negeri Kembayat. Dikarang fakir dijadikan hikayat supaya menjadi tamsil ibarat. Maksudnya syair ini telah dikarya oleh seorang fakir dan telah mengarang cerita berkenaan dengan raja negeri Kembayat agar dapat dijadikan panduan oleh semua orang. Maksudnya untuk yang rangkap ini, okey, kalau kita lihat ya, rangkap ini ada kata-kata kunci. Okey, kata kuncinya ialah apa? Suatu riwayat, maksudnya sebuah cerita. Okey, yang dikarang oleh fakir, orang-orang biasalah ya. Okey, menjadi tamsil ibarat, maksudnya boleh dijadikan panduan kepada orang ramai. Jadi kata kuncinya, okey, sebuah cerita, okey, dikarang oleh fakir untuk dijadikan panduan. Okey, rangkap kedua. Ada raja suatu negeri, Sultan Khalifah Akas Bestari, asalnya baginda raja yang bahari melimpah ngadil dagang sentari. Okey, jadi di sini diceritakan tentang raja yang bijak, pandai dan memerintah negeri dengan adil. Pada asalnya baginda seorang yang cemerlang dan amat adil sehingga menarik kedatangan pedagang dan ilmuwan agama. Okey, di sini katanya, okey, katanya sultan ni seorang khalifah, okey, wakillah, okey, daripada Tuhan untuk merupakan seorang yang bijak. Okey, baginda juga seorang raja yang adil dan sehingga melimpah-limpah datang pedagang dari luar. Okey, jadi di sini kita nampak, okey, kata kuncinya ialah, okey, sultan ini, okey, sultan bijak pandai, adil memerintah sehingga kan menarik kedatangan pedagang dan ilmuwan agama. Okey, jadi rangkap ketiga. Hairan orang empunya tamasya, baginda itulah raja perkasa, sangat tiada merasai susah entah pada esok dan lusa. Maksudnya, rakyat pun hairan melihat baginda yang perkasa tak pernah menempuhi kesusahan. Namun hakikatnya belum pasti esok atau lusa. Maksudnya kata kunci di sini ialah raja begitu seorang yang tiada merasai susah. Raja ini tak pernah rasa susah, tapi tak tahulah bila kesusahan itu akan timpa kan. Jadi maksudnya hairan orang empunya tamasya, maksudnya hairan seluruh negara tu. Okey, seluruh negeri itu memang rakyat dia rasa hairan. Okey, yang penting di situ hairan kerana tak pernah rasa susah. Jadi tapi tak pasti lagi bila kesusahan itu akan timpa. Okey, rangkap keempat. Okey, Seri Sultan Raja Bestari setelah ia sudah beristeri beberapa bulan, beberapa hari, hamillah puteri permaisuri. Jadi di sini maksudnya apa? Dah beristeri. Okey, kata kunci beristeri beberapa bulan, beberapa hari, maksudnya tidak lama kemudian hamillah puteri permaisuri. Jadi di sini kehidupan raja kian ceria dan dilihat makin berseri selepas berkahwin dan bakal menimang cahaya matahari selepas permaisuri disahkan hamil. Jadi maksudnya di sini dah beristeri tak lama maka puteri permaisuri pun mengandung. Okey, jadi tak susah ya. Jadi rangkap kelima, beberapa lamanya dalam kerajaan baginda duduk bersuka-sukaan. Datanglah beroleh kedukaan baginda meninggalkan takhta kerajaan. Di sini setelah lama, okey, duduk bahagia, bersuka-sukaan, raja diuji pula dengan kedukaan, tibalah kesusahannya sehingga baginda meninggalkan
kerajaan. Okey, di sini setelah sekian hidup baginda dengan gembira, raja diuji dengan masalah kesusahan yang menyebabkan baginda meninggalkan takhta dan negeri. Maksudnya kata kunci di sini sudah agak lama ya berada di takhta dengan gembira dan bahagia. Akhirnya raja ditimpa kesusahan sehingga meninggalkan takhta. Okey, rangkap ke-6. Datanglah kepada suatu masa melayanglah unggas dari angkasa. Unggas Gurda sangat perkasa menjadi negeri rosak binasa. Jadi di sini kita nampak ada beberapa kata kunci, iaitu pada suatu masa unggas dari angkasa. Okey, sangat perkasa maksudnya sangat besar. Okey, burung yang sangat besar merosakkan negeri. Okey, pada suatu hari seekor unggas melayang di angkasa negeri Kembayat. Unggas Geroda, okey, itu helang besar sangat gagah memusnahkan negeri tersebut. Jadi rangkap ke-7. Datanglah menyambar suaranya bahana, gemparlah sekalian mulia dan hina. Seisi negeri gundah gulana, membawa diri ke mana-mana. Maksudnya di sini ada kata kunci suaranya bahana, maksudnya suara yang kuat ya. Gemparlah sekalian mulia dan hina, maksudnya terkejutlah, takutlah. Mulia dan hina maksudnya orang yang kaya, tak kiralah miskin. Okey, negeri itu gundah gulana, kucak kacir ya, membawa diri ke mana-mana. Maksudnya suara yang kuat, okey, menggemparkan semua orang sehingga semua rasa resah dan melarikan diri ke mana-mana ni. Geroda menyerang dengan suara yang kuat sehingga rakyat tanpa mengira darjat menjadi huru-hara. Rakyat merana lalu melarikan diri tanpa hala tuju. Jadi kata kuncinya beberapa suara kuat, gemparlah hina dan mulia, gundah, kemudian lari ke mana-mana. Akhirnya, okey, baginda pun sedang dihadap orang, mendengar gempur seperti perang. Bertitah baginda raja yang garang, gempar ini apakah kurang? Jadi raja pun dihadap orang, maksudnya rakyat datang menghadap raja untuk menceritakan kejadian tersebut dengan huru-hara seperti perang. Okey, baginda bertitah dengan keras dan lantang tentang suasana riuh rendah tersebut. Maksudnya di sini adalah rakyat tu datang menghadap, okey, baginda dan keadaan tersebut telah disampaikan kepada raja. Okey, jadi untuk tema cabaran dan dugaan yang terpaksa dihadapi oleh raja ketika memerintah sesebuah negara. Okey, kemudian persoalannya, persoalan keadilan seorang raja dalam memerintah, kepentingan bersiap sedia. Nah, ingat ya, persoalan ini mesti diulang. Kalau kita jawab, perkataan persoalan tu mesti ada di depan. Persoalan keadilan seorang raja dalam memerintah, kepentingan bersiap sedia sebelum diuji. Ini mesti ada persoalan ya, persoalan kepentingan bersiap sedia sebelum diuji. Kemudian di sini juga persoalan kesukaran yang timbul akibat bencana yang dihadapi. Begitu juga dengan persoalan mensyukuri nikmat dan anugerah Allah sebagai tanda hamba yang bersyukur. Okey, ini persoalan. Bentuk ini bentuk terikat kerana ada peraturan ya, 5 akhir, bercorak cerita, terdiri daripada 9 hingga 14 suku kata baris. Ini rasanya cikgu tidak akan jelaskan dengan teliti kerana ini hanyalah ulang kaji. Okey. Kemudian diksinya, penggunaan kata Arab, bahasa Arab, Khalifah. Kemudian bahasa Hindu, Gurda, Geroda. Sebenarnya ini beberapa lamanya dalam kerajaan ada asonansi mengulangi vokal, bunyi vokal dalam baris. Okay, unsur bunyi beberapa bulan, beberapa hari mengaliterasi. Ya, aliterasi itu pengulangan konsonan. Di sini pengulangan konsonan B. Okey, dan kemudian nilai. Begitu juga cikgu nak tekankan di sini, nilai mestilah nilai keadilan. Mesti ulang ya perkataan tu, nilai keadilan. Nilai pendek. Jadi cikgu berharap anda ingat lagi teknik menjawab novel ataupun menjawab komsas yang cikgu jelaskan sebelum ini. Ya, teknik menjawab. Okey, untuk ni nilai keadilan, buktinya. Okey, nilai ketaatan, buktinya. Nilai kebijaksanaan, bukti. Nilai kegigihan, bukti. Kalau anda perlu, kamu boleh berhentikan video cikgu dan telitikan. Okey, kemudian pengajaran. Okey, untuk menjawab pengajaran, ingat tak?
kita hendaklah bersikap bijaksana dan berwibawa semasa menjalankan tugas. Kita hendaklah bersiap sedia untuk menghadapi sebarang dugaan dan masalah yang tidak diduga. Kita hendaklah bersikap sederhana dalam kehidupan yang agak tidak leka. Kita hendaklah taat akan pemerintahan demi kesejahteraan. Okey, latihan. Jadi di sini cikgu berharap kalian akan baca soalan, kemudian berhentikan video cikgu, cuba menjawab. Baru kamu rujuk jawapan yang akan menyusul selepas ni. Nyatakan ciri yang ada pada raja yang memerintah negeri Kembayan. Okey? Fikir untuk kamu boleh rujuk balik teks, okey? Rujuk teks kemudian kamu jawab. Okey, ini jawapan dia. Ciri yang ada pada raja memerintah negeri Kembayan adalah bijak, adil dan perkasa. Soalan kedua. Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam syair ini. Okay, anda boleh rujuk syair, kemudian jawab dalam 2 minit. Okey, ini jawapan dia. Persoalan pertama ialah ketaatan. Ini jawapan ni kurang tepat ya. Sepatutnya persoalan pertama ialah kena ulang perkataan persoalan ketaatan rakyat terhadap pemerintah. Itu peraturan yang perlu ada. Mengapa cikgu tak ubah ni ya? Cikgu nak kamu tahu bahawa buku rujukan, bahan-bahan rujukan di situ tak semestinya betul. Okay, kerana pada penulis buku mungkin mereka rasakan murid pandailah nak bezakan mana yang dah betul, mana yang salah. Jadi ini semua ni teknik kamu perlu kuasai. Dan seterusnya contohnya tu salah juga ya. Sepatutnya sebagai contoh rakyat menghadap raja. Okay, di istana. Persoalan kedua ialah kena ulang apa? Persoalan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Sebagai contoh, inilah dia. Okey, jadi seterusnya. Apakah maksud yang terdapat dalam rangkap ketiga syair ini? Okey, kena rujuk rangkap ketiga. Okey, jawapannya maksud rangkap ketiga syair ini ialah rakyat berasa hairan dengan sikap yang ditunjukkan oleh raja yang tidak pernah takut akan ditimpa kesusahan pada masa akan datang. Okey? Atau sebenarnya maksud rangkap ketiga ialah rakyat berasa hairan dengan keadaan raja yang tidak pernah takut, tidak pernah ditimpa kesusahan dan mungkin kesusahan itu akan datang pada masa depan. Okey, keempat, pada pendapat anda, apa langkah yang perlu dilaksanakan oleh baginda sewaktu negeri dilanda musibah? Okey, fikir. Yang ini cikgu galakkan anda fikir dapatkan 4 isi. Ini adalah soalan kebat. Jadi pada pendapat anda, jawabnya pada pendapat saya. Baginda perlu berbincang dengan para pembesar tentang tindakan perlu diambil. Kedua, selain itu baginda harus memberi bantuan segera kepada golongan tua dan kurang upaya. Tapi dua jawapan ini cikgu kata tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Jadi cikgu berharap anda tambah lagi isi seterusnya. Di sini kata apakah langkah yang perlu dilaksanakan baginda sewaktu negeri dilanda musibah. Okey, tapi di sini kita boleh kata mendapatkan bantuan luar, kan? Okey, kemudian apa lagi? Jadi cikgu berharap kamu fikirkan 4 isi dan tambah. Okey, dan seterusnya soalan 5. Pada pendapat anda, mengapakah tindakan seorang raja meninggalkan negeri apabila ditimpa kesusahan dianggap tidak wajar? Cikgu galakkan fikirkan 4 isi. Kalau soalan pada pendapat anda, mesti jawab pada pendapat saya. Tindakan seorang raja meninggalkan negeri apabila ditimpa kesusahan dianggap tidak wajar kerana raja perlu menghadap kesusahan bersama rakyat. Raja juga bertanggungjawab untuk mencari jalan mengatasi kesusahan tersebut. Okey, jadi sebagai seorang dalam soalan ni sebenarnya raja ini telah tinggalkan takhta sebelum burung besar. Okey, Garuda tu datang menyerang. Okey, jadi di sini katanya kalau seorang raja patutkah dia tinggalkan? Jadi tak patut, mengapa? Okey, jadi bukan maksudnya dalam sajak ini, syair ini raja tu tinggalkan disebabkan kesusahan. Alright, tidak. Okey, jadi saya cikgu berharap
murid-murid akan cuba soalan ini dan menjawab dengan baik. Okey, jadi inilah sekian sajalah ya untuk ulang kaji puisi tradisional syair Bidasari. Sekian, terima kasih. Okey, jadi untuk seterusnya cikgu akan buat juga video untuk apa ni satu lagi gurindam. Okey, gurindam. Terima kasih.